Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong tulis dengar ke tidak? Nak cuba mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh ya? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Mustaqim. وهداية للصوم. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم نحن عمن نعرف به ونعرفك ونعرف وسرعة الفهم وإلهم الملائكة المقربين وعلمنا رحمتك يا رب العالمين. رب اشرح لنا صدرنا لك من لساننا قال الشيخ مسلم كان نفعنا من الدارين. Kita mulai pada muka surat 4 ya. Pada muka surat 4 ikut sama yang ni. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang amat murah lagi amat mengasihani. Kumulai risalah ini. Bagaimana maklumlah, mulaikan karangan ini dengan bismillah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi awrasa ba'dha man yasha'u minal ibad. Segala puji itu tertentu bagi Allah yang memberi pesaka ya Allah akan setengah mereka yang ia kandak daripada hamba-Nya. Jadi di sini puji kepada Allah yang mana Allah Ta'ala menentukan bagi setengah-setengah hamba-Nya dengan diberi, dengan dapat pesaka. Setengah dapat, setengah tak dapat. Wa ahrama ba'dahu wa faddala man arada. Dan mendinding ia akan setengahnya. Dinding tu tak dapat pesaka. Seperti cucu daripada anak perempuan. Itu tak dapat pesaka. Sebagaimana kita akan maklum. Dan melebih akan mereka yang ia kandak. Setengah orang tu dapat pesaka lebih banyak daripada yang lain. Itu semuanya kita puji kepada Allah Ta'ala.
Wassalatu wassalamu ala man 'allamana ilmal mawarisi biawdahil murad. Dan rahmat dan sejahtera itu atas penghulu kita Nabi Muhammad yang telah mengajar ia akan kita ilmu pesako. Ilmu faraid ni lah. Dengan senyata-nyata kandaknya. Kandak bagi ilmu pesako. Nabi Muhammad dialah ajarkan umatnya ilmu faraid dengan secara jelas. Wa ala alihi wa ashabihi dhawil makarimil amjad. Dan atas segala keluarganya dan sahabatnya yang mempunyai beberapa perangai yang mulia. Wa ba'du. Adapun kemudian daripada itu, kemudian daripada bismillah, alhamdulillah dan selawat dan salam, maka inilah suatu risalah yang kecil. Apabila kitab karangan tu, surat karangan, apabila kecil tu dinamakan risalah. Pada menyatakan ilmu faraid. Jadi risalah ni tu dikarang tujuannya untuk nak menyatakan ilmu faraid atas mazhab Imam Syafi'i. Ilmu faraid dalam kitab ni mengikut jalanan Imam Syafi'i. Yang sangat-sangat disuruhkan atas belajarkan dia dan mengajarkan dia. Ilmu faraid yang sangat sifat bagi ilmu faraid. Ilmu faraid yang sangat-sangat disuruhkan atas belajarkan dia dan mengajarkan dia. Jadi satu ilmu yang sangat disuruh oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas mengajarkan dia dan belajarkan dia. Kenapa begitu? Kerana bahwasanya ialah awal ilmu yang hilang pada muka bumi. Hingga ilmu ni lah ilmu yang awal-awal akan hilang pada muka bumi. Mana akhir-akhir tidak ada orang pandai, tidak ada orang tahu ilmu faraid. Sebab tu digalakkan, sangat disuruhkan kita yang pandai mengajarkan ilmu faraid. Yang tak pandai lagi tu kita belajarkan untuk nak mempertahankan. Sebab katanya ini ilmu lah ilmu yang paling awal, ilmu yang pertama akan dihilangkan pada muka bumi. Walaupun sekarang belum hilang lagi. Hingga hampir-hampir tiada dapat orang pandai ilmu ini pada akhir zaman. Pada akhir zaman, dekat-dekat nak tak ada orang yang pandai ilmu faraid. Yang telah meminta risalah tadi, karangan tadi, yang telah meminta daripada hamba oleh setengah sahabat-sahabat hamba, yang tiada dapat hamba menyalahikan permintaannya, bahawa sehamba menulis baginya, bagi setengah daripada sahabat hamba tu, yang sedikit daripada ilmu faraid. Ada orang minta dia, sahabat dia minta dia tulis sedikit karangan tulisan daripada tentang ilmu faraid. Ini asal boleh nak jadi karangan. Padahal hampa dada hamba daripada serba ilmu, ini tawaduk dia. Padahal hampa tidak ada di dalam dada dia nya serba semua ilmu. Mana-mana ilmu tidak ada dalam dadanya. Dan pengetahuan.
Tapi dalam keadaan begitu, inilah tawaduk dia. Dia tak mengakulah kata dia tu orang alim. Dan hamba namakan dia kan risalah i'anatul mutafakkirin fi ma'rifatil warisin. Nama kitab ini artinya bantuan bagi mereka-mereka yang memikir pada mengenalkan segala orang yang mengambil pesaka. Dan itu nama dia. Dan hamba aturkan dia susun. Dan hamba aturkan dia, susunkan dia atas satu-satu bahasan. Masing-masing ini berasingan. Masing-masing bicaraan. Ini bicaraan bahasan masing-masing. Maka mengandungi ia risalah akan 31 bahasan. Dan kemudian doa, dan akan Allah Ta'ala jua hamba perkenankan, hamba pohonkan bahawa membanyakkan manfaat dengan dia, dengan ini risalah bagi yang membacanya, bagi orang yang membacakan kitab ini. Amin. Wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wa ma taufiqi, dan taufik akan daku illa billah. Kita tak dapat taufik melainkan Allah, dengan Allah Ta'ala. Alaihi tawakkaltu, atasnya Allah bertawakal ulaku, wa ilaihi unib, dan kepadanya kembali ulaku. Bahasan 1. Pada bicarakan pendahuluan ilmu faraid. Pendahuluan, bahasa Arab panggil apa dia? Mukaddimah. Bahasan 1 pada bicarakan pendahuluan ilmu faraid. Tak dapat tiada bagi mereka yang hendak masuk pada bicarakan ilmu ini daripada mengetahuikan mana orang yang dapat pesaka dan mana orang yang tiada dapatnya, dan mengetahui qaid, dan mengetahui pula akan segala kaedah-kaedah nisbah bilangan-bilangan seperti yang lagi akan datang pada bahasan 14. Bahasan yang pertama dia katanya tak dapat tidak mesti bagi mereka yang hendak masuk pada nak masuk pada bahasan ilmu ini, ilmu faraid, tak dapat tidak daripada mengetahuikan, tak dapat tidak kena tahu mana orang, siapa yang dapat pesaka dan mana yang tiada dapat. Siapa daripada waris yang dapat pesaka, siapa daripada waris yang tak dapat pesaka. Siapa daripada korib, dia panggil korib. Siapa daripada korib yang dapat pesaka, siapa daripada korib yang tak dapat pesaka. Ini tak dapat tidak kita kena tahu. Dan mengetahui pula akan segala kaedah. Mesti pula kita kena tahu kaedah dia. Yang kaedah dia segala kaedah nisbah bilangan-bilangan. Kaedah nisbah bilangan-bilangan. Seperti yang lagi akan datang pada bahasan 14. Lagi akan datang pada bahasan 14. Kita buka tengok pada muka 14.
Uh, itu ada dia. Pada muka surat 14 dalam 4 persegi itu, itulah dia kata inilah jadual segala kaedah. Itu nanti sampai di tempat dia kita tahu cara gunalah. Dan lainnya daripada perkara yang bergantung dengan ilmu ini, maka lain lagi. Maka jika tiada diketahui yang tersebut, barangkali jadilah sia-sia bicaraannya. Jadi sebelum pada kita nak boleh membagikan pesaka, yang pertamanya kita kena tahulah siapa yang dapat, siapa yang tak dapat. Daripada qarib bagi si mati itu, siapa yang dapat, siapa yang tak dapat. Seperti cucu masalan, cucu ada setengah cucu tu dapat, setengah daripada cucu tu tak dapat. Cucu yang bertalian daripada lelaki dapat, cucu yang bertalian daripada perempuan tak dapat. Itu banyak lagi lah. Jadi maknanya pertama kali tak dapat, tidak, kita kena tahu siapa yang dapat pesaka, siapa yang tak dapat. Yang tersebut, yang disebut lagi akan datang. Dan lagi pulanya apabila kita tahu siapa yang dapat, siapa yang tak dapat, maka kena tahu pula dapat pesaka dengan secara mana, dengan secara fardu ke, dengan secara asabah. Kalau dapat fardu tu sebanyak mana dia akan dapat, daripada pesaka ke semuanya, semuanya kita akan bicara ke semuanya. Jadi sementara nak boleh sampai nak sampai ke tempat dia tu, ini awal-awal ni sebagai asas dia lah. Sebagai asas dia, bahan dia, perkakas dia. Itulah. Bahasan yang kedua, pada bicarakan harta peninggalan. Harta peninggalan. Apabila harta yang dimiliki oleh seorang, apabila mati dia, maka apabila mati dia tu, maka harta yang dia milik itu jadilah pesaka, dan jadilah panggil harta peninggalan, tarikah. Jadilah harta peninggalan. Maka daripada harta peninggalan tu nak jadi pesaka ke semua ke ataunya tidak, itu kita tengoklah dulu. Dia katanya ini nak bicarakan harta peninggalan, harta yang ditinggal oleh seorang yang si mati. Apabila seorang tu meninggal, harta yang ketinggalan dianya, yang dia meninggal tu, itulah. Tengok, dia katanya dimulai daripada harta peninggalan mayat itu. Mayat tu orang matilah. Dengan menunaikan sakutan-sakutan yang bergantung dengan ain harta, dengan diri harta. Jadi pertama kali jangan kita terus bagi pesaka lah. Kita tunaikan apa yang ada sakutan dengan harta peninggalan bagi si mati itu. Seperti zakat. Kalaulah dia tu mati belum dikeluarkan zakat, kita tunaikan zakat dulu. Dan kafarah, sekiranya kalau ada terlekat kafarah, kita tunaikan kafarah lebih dulu. Dan gadaian, sekiranya kalau ada gadaian, sekiranya kalau ada hutang, sekiranya ada apa lagi, wasiat, sekiranya ada apa lagi, ada terlekat dengan mayat tu beberapa perkara, tengok dia kata yang dan lain.
lain daripada yang tersebut. Jadi apabila seorang tu mati, kita fardulah dia tidak buat kesediaan. Dia tak ada katanya ni duit ni untuk ni, duit ni untuk ni, dia tak sedia. Apabila mati seorang tu, kita kena selesaikan segala perkara yang bersangkutan dengan harta dia lebih dulu. Kalau ada zakat, ada terlekat, ada sangkutan dengan zakat ke tidak, kafarah ada ke tidak, wasiat ada ke tidak, hutang ada ke tidak. Selesai benda tu dulu. Tak mesti terus bayar, kita simpan kat tepi dulu lah. Ini zakat belum tunai, 10,000, letak dulu. Ini kafarah ada, ini hutang 10,000, 10 pula, kita asingkan. Kemudian dibelanjakan kematiannya. Hmm. uh, Dibelanjakan kematiannya. uh, Daripada umpama kapan dan hanut dan mandi dan nabuk dan menggali dan menanam. Kemudian kita selepas pada apabila seorang itu meninggal, kita kena selesaikan masalah yang ada sangkutan dengan harta dia, daripada zakat dan kafarah dan gadaian. Kemudian kita guna pula harta peninggalan dia tu pada belanjaan kematian dia. Nak beli kapan, nak beli kapan, nak beli hanut yang letak di atas kapan, nak beli air, nak upah orang mandi. Kalau semualah belanjaan-belanjaan dalam urusan dia tu, sehingga dia mulai daripada mandi sampai ke sudah tanam. Mulai di situ berapa belanjaan dia mesti digunakan daripada pesaka itu juga. Harta peninggalan itulah juga. Kemudian lepas pada urusan mayat dia, urusan jenazah dia, kemudian dibayarkan segala utangnya. Kalau dia ada utang, kemudian diluluskan wasiatnya daripada sulus harta yang tinggal. Jika sah wasiat itu. Ini tertib di yang pertama itu meninggal. Yang pertama kita selesaikan, tunaikan sakutan dia. Zakat, masalah ada gadai pastikan.
Lain putus. Uh, dari apabila selesai daripada umpama zakat dan kafarah dan gadaian, maka gunakan peninggalan dia tu pada belanjaan kematiannya. Daripada mulai daripada mandi hingga sampai ke tanam lah. Sekiranya ada belanjaan seperti kalau mandi itu nak upah, kena upah mandi, kemasan belanjaan air ke semua, nak beli kain-kapan, nak beli handuk, apa semua, maka semuanya belanjaan-belanjaan yang tak dapat tidak dalam belanjaan kematian dia tu mesti diambil daripada harta peninggalan dia tu juga. Selepas pada selesaikan masalah kematian, masalah belanjaan kematian dia, boleh sudah dah tanam, maka tapi bukan mesti buat selepas tanam tu. Maknanya apabila kita mati tu, contohnya kafarah ada berapa, zakat ada berapa, kita dah tanda. Maka nak belanja kematian, mandi kapan apa semua, kita ambil belanja. Kemudian dibayarkan segala untuk yang yakni hutang daripada bayar hutang. Pada hutang, sebab hutang tu wajib bayar, mesti didulukan di atas wasiat tu masuk dalam baris sunat. Kemudian daripada hutang tu diluluskan segala wasiatnya, wasiat bagi mayat. Tapi wasiat ni jangan lebih daripada 1/3 daripada harta peninggalan. Diluluskan wasiatnya daripada sulus 1/3 daripada harta peninggalan. Jika sah wasiat lah, wasiat tu jika wasiat tu sah, maka dikeluarkan, tapi jangan lebih daripada 1/3 daripada harta peninggalan. Itu maklum daripada bab wasiat, sebab wasiat tu tak boleh lebih daripada 1/3 harta peninggalan. Kemudian selepas dah selesaikan wasiat, kemudian dibahagikan pusakanya antara segala waris. Selepas itulah barulah kita bagikan pusaka untuk segala waris. Masalah wajib atas orang yang ada belanja itu membelanjakan kematian hamba dan isterinya yang tiada deraka, dan jika kaya isterinya sekalipun, maka tiada harus diambil buat belanja kematian itu daripada harta syarikat suami isteri belum dibagikan. Wallahu waliyut taufiq. Ini satu masalah, dia katanya wajib atas orang yang ada belanja itu membelanjakan kematian hambanya. Sekiranya kalau seorang memiliki hamba, maka sekiranya hamba dia tu meninggal, maka mestilah gunakan harta dia untuk kematian hambanya. Jadi contohnya kita ada milik seorang hamba. Kemudian dia meninggal. Apa dia meninggal, nak mandi, nak kapan, nak tanam apa semua, mestilah guna harta kita lah. Sebab hamba tidak memilikikan harta. Dan isteri, maknanya apabila seorang isteri itu meninggal, apabila seorang isteri tapi isteri yang tidak deraka kepada suami. Isteri yang tidak deraka kepada suami, apabila dia itu meninggal, maka urusan kematian dia daripada tanam kapan, daripada mandi kapan hingga seterusnya,
semuanya di atas suami. Mesti digunakan daripada duit suami, daripada harta suami, bukan ambil daripada harta peninggalan isteri, itu tidak. Mesti, tapi syaratnya suami itu orang yang ada lah. Adalah nak boleh ada benda lah, ada harta boleh nak gunakan dengan harta dia untuk kematian isteri dia tu. Nak mandi, nak kapan, nak tanam, apa semua, belanjaan kesemuanya kita maklum sekarang apa yang kena belanja, maka itu di atas suami ke semua. Tapi sekadar yang wajib, adapun yang sunat tu tak boleh lah. Adapun yang sunat tu kalau dia nak guna, gunalah, nak buatlah. Seperti nak sedekah kepada nak sedekah, nak apa tu, itu lain lah. Dan jika kaya isterinya sekalipun, isteri itu orang kaya sekalipun, maka wajib di atas suami. Belajar kematian isteri wajib daripada harta suami. Walau isteri itu orang yang berharta sekalipun. Maknanya kaya tu maknanya isteri ni dia meninggal. Kalau kita nak ambil daripada peninggalan dia untuk beli untuk buat urusan jenazah dia pun boleh. Tapi tak boleh nak ambil, mesti di atas suami, gunakan belanjaan dia. Maka tiada harus diambil buat belanja kematian itu daripada harta syarikat suami isteri yang belum dibahagikan. Maka dia katanya tiada harus diambil buat belanja kematian. Tak boleh kita nak ambil guna untuk belanja kematian daripada harta syarikat suami, daripada harta syarikat suami isteri yang belum dibahagikan. Dia harta syarikat suami isteri ini masalah. Apabila suami isteri itu, ini masalah besar, ya. Masalah suami isteri itu dia bekerja bersama. Contohnya kalau menega suami isteri menega, bukan katanya isteri duduk kat rumah, suami saja keluar berniaga, itu tidak. Sama-sama bernega. Jadi maknanya apabila nak jual kat pasar tu, keluar berjual itu, menega itu, suami pun bersama dengan isteri, isteri bersama dengan suami. Maka itu dikatakan harta syarikat. Nanti kena bahasan panjang lagi lah. Jadi masalahnya kalau masalah suami ada kerja cara dia, isteri ada kerja cara dia, itu tak syarikat, masing-masing bekerja. Adatnya orang kampung, apabila setengah orang tu dia bekerja, sama naiklah dengan suami dan isteri tu. Kalau orang kampung setengahnya menoreh, suami menoreh, isteri pun menoreh sama banyak, sama naik, maka itu boleh. Dia apabila dapat duit tu tak boleh nak kata ni duit suami, tak boleh nak kata duit bagi isteri. Jadi duit tu jadi kongsian di antara suami dan isteri. Sama juga perniagaan, suami isteri sama naik menega. Jadi modal pun masing-masing kerja, kumpulkan modal buat perniagaan pun duit, daripada duit suami juga, duit isteri juga. Sudah turunkan modal, maka pagi suami jual, suami tunggu kedai, petang isteri pula artinya keluar menega bersama-sama. Ini jaga ni, ini buat ni, suami isteri itu ada adatnya, maka itu jadi syarikat. Maka itu kena kira jadi halusi lah benda gitu. Abi
Jadi harta kalau begitu tu tak boleh kita nak ambil buat belanjaan. Sekiranya kalau suami tu, kalau isteri tu mati, mesti kena gunakan harta suami untuk buat belanjaan. Jenazah isteri. Wallahu waliyyut taufiq. Bahasan 3 pada bicarakan mayat yang meninggal utang. Barang siapa mati dan ada atasnya utang, nescaya bergantunglah utang itu dengan sekalian harta peninggalannya. Barang siapa mati, mana-mana siapa yang mati dan ada atasnya utang, dia ada butang, dia ada terlekat utang, nescaya bergantunglah, bergantunglah utang itu dengan sekalian harta peninggalannya. Walaupun utang tu sedikit saja. Kita katanya harta dia ada 100,000 masalah. Ada 100,000 masalah. Apa tu ketika dia meninggal tu dia ada hutang 1,000 saja. Ketika dia meninggal tu dia ada hutang, ada terlekat hutang orangnya 1,000 saja. Tapi harta dia kesemuanya 100,000. Maka jadi hutang 1,000 tu ada sangkut dengan 100,000 harta dia kesemua. Apa maksudnya? Yakni jadilah sekalian peninggalan itu tergadai dengan hutang. Itu maksudnya. Jadi maknanya 100,000 tadi tu tak boleh nak bagi pesaka, ditahankan, tak boleh nak bagi pesaka, tak boleh buat apa-apa sekalipun, melainkan kena bayarkan hutang lebih dulu. Jadi maknanya tu makna jadikan sekalian peninggalan itu tergadai dengan harta. Jadi maknanya apabila dibayarkan hutang itu, maka seolah katanya dah ditembuskan. Maka tiada harus luluskan bagi waris memerintahkan suatu daripadanya. Tengok. Jadi maknanya walaupun hutang tu sedikit saja, kita katanya hutang tu RM100 saja. Harta peninggalan dia tu 100,000, tapi hutang dia tu RM100 saja. Maka semua harta tadi tu jadi RM100 tu ada bersangkut dengan 100,000 tadi. Dengan mana 100,000 tadi tu tergadai dengan hutang RM100. Maknanya tak boleh nak buat apa selama mana tak dibayarkan hutang. Sebab tu dia katanya maka tiada harus maka tiada harus dan tiada lulus. Tiada harus maknanya haram, tak lulus bagi waris. Waris tu orang yang akan terima pusaka lah, memerintahkan suatu daripada peninggalan, tak boleh nak merintah, tak boleh nak ambil belanja, tak boleh nak memilikkan daripada harta pusaka tadi selama mana hutang tu belum dibayarkan. Hingga dibayarkan hutangnya hutang seorang tadi. Tetapi jika membeli oleh setengah waris akan hutangnya, qadar pusaka dapat daripadanya. Dia jadi maknanya selama mana tak dibayarkan hutang, tak boleh terimakan pusaka. Tak boleh dapat. Jadi maknanya selama mana tak bayarkan hutang,
tak boleh nak dapatkan pusaka, tak boleh nak memilikkan harta pusaka itu dengan sebab tergadai, digadaikan dengan hutang. Tetapi contohnya kita katanya dia contohnya anak perempuan ni kalau seorang anak perempuan ni kalau seorang tu dia dapat separuh daripada harta. Dia dapat separuh daripada harta. Dia dapat separuh daripada harta. Ya. Kita tengok dalam jadual ya. Jadual ni betul pada 3 di sini. Anak perempuan seorang nisfu. Yang jadual satu lagi. Anak perempuan seorang nisfu, begitu. Kemudian jadi kita katalah seorang bapa itu dia ada untangnya, harta dia kesemuanya 100,000. 100,000 harta dia kesemuanya. Kemudian 100,000 tu kita katanya tak ada. Kita katalah harta dia kesemuanya 100,000. Kemudian harta peninggalan dia tu 100,000. Kemudian untang dia 1,000 saja. Maka dia ada anak seorang perempuan saja. Dia ada seorang saja anak perempuan. Maka anak perempuan kalau seorang dapatnya separuh. Maka apabila mati anak perempuan bayarkan hutang 500 ringgit. Separuh daripada hutang. Hutang tu 1,000, anak perempuan dia bayar hak dia. Sekadar hak dia, habuan dia ialah 50. 500 ringgit. Maka dia bayar sebab daripada pesaka semua dia dapat nisfu, maka dia tu boleh terimakan pesaka. Dia boleh terimakan pesaka. Contohnya kalau isteri tengok di isteri yang ada anaknya sumun, isteri yang tiada anak atau cucu itu robo'. Jadi maksudnya beginilah. Dia katanya tetapi jika membayar oleh setengah waris akan hutang qadar pusaka dia. Qadar habuan pusaka dia yang dapat daripada harta peninggalan. Jadi anak perempuan kalau seorang dapat nisfu, dapat separuh, maka dia bayar separuh hutang. Maka apabila dia bayar separuh hutang, maka dia dapat terima pusaka. Yang separuh lagi orang lain. Yang separuh lagi orang lain, maka yang lain itulah. Contohnya kita katanya dia ni dia ada dia ada anak perempuan tadilah. Ada perempuan tu ada yang lain lagi. Maka dia bayar separuh harta, separuh hutang, maka dia boleh ambil zakat sekadar habuan dia. Dia maksud beginilah.
masalah apa dia, hutang tu kalau kiranya kena bayar wajib atas apa dia, wajib ambil daripada harta pesaka itu buat bayarkan hutang. Tetapi kalau mana-mana waris guna duit dia buat bayar hutang, dia boleh lah. Itu tak jadi teratur. Dia sebenarnya asalnya hutang ni daripada harta kena apabila seorang tu ada terlekat hutang, maka bayaran hutang itu diambil daripada harta peninggalan. Itu kita maklum. Apabila tapi selama mana tak dibayarkan hutang, semua waris tak boleh nak ambilkan pusaka daripada harta itu, tak boleh merentahkan dengan segala harta pusaka itu, tak boleh nak gunakan harta pusaka itu pada beli, pada apa, tak boleh lah. Jadi tak boleh nak terima pusaka lagi. Malaikat kalau kita katanya jadi kelambatan, adik ni yang ni tunggu yang nu nak bayar hutang, yang ni tunggu yang nu, kata bayarlah hutang, yang nu jawab kata tunggu dulu. Yang ni kata tunggulah, bayarlah hutang, yang nu kata tunggu dulu. Jadi susah nak bayar. Maka sekiranya kalau ada mana-mana daripada waris dia nak bayarkan hutang, dia ambil duit poket dia lah, ambil duit peribadi dia bayarkan hutang, dia bayarkan hutang tadi. Tapi dia bayar sebanyak mana? Sebanyak habuan dia yang dia dapat. Mengikut serobong ke, seperempat ke, mengikut sebahagian harta yang bahagian habuan harta yang dia dapat. Kalau contohnya dia anak perempuan, kalau seorang tadi itu dia dapat separuh, maka harta semua 100,000, hutang 1,000. Maka anak perempuan dia bayar RM500 mengikut habuan dia. Maka apabila dia bayar RM500 tu, dia boleh ambil pusaka separuh mengikut habuan dia. Dia boleh ambil habuan dia tu, boleh ambil sebab dia bayar mengikut habuan dia. Mana orang lain tengok orang lain pula kena bayar. Itu mana katanya, tetapi membayar oleh waris akan hutang, hutangnya bayar sebanyak mana? Qadar pusaka yang dapatnya, qadar habuan pusaka yang dapat daripadanya. Lepas tu kita nanti tengok lagi akan datanglah habuan dia macam mana tu. Nascaya terhurailah bahagiannya. Bahagian dia tu, bahagian dibagi orang yang bayar tu terhurai. Maka jadilah, maka jika memerintah waris, jadi asalnya tak boleh, asalnya tak boleh nak memberikan harta bayarkan hutang. Maka jika merintah waris pada peninggalan dengan tiada tahu akan hutang, kemudian nyata ada hutang, maka batal segala perintahannya jika ia bayar hutang itu. Dia kata merintah waris akan peninggalannya dengan tiada tahu akan ada hutang, kemudian nyata ada hutang, batal perintah. Maksudnya begini, perintah ni makna guna lah. Contohnya ayah kita ni yang dah suci daripada hutang, kita pun bagilah pusaka, bagi semua segala waris tu dapat pusaka ke semua. Maka kita pun setengah pada waris, kita dapat juga lah habuan kitanya. Contohnya kita dapat juga mutu sebuahnya, dapat juga daripada pusakanya mutu sebuah.
maka kita pun bayar, jualkan. Itu mana kita merentah. Kita gunakan harta pusaka itu beli, untuk beli ke, untuk gadai ke, untuk sewa ke, untuk jual ke, itu mana merentah. Kita jadi maknanya kita dapat pusaka kita dapat pusaka daripada saudara kita masalah, dapat jugalah mutu sebuah, maka kita pun dah jual mutu. Tak ada nak guna, kita pun jual. Selepas pada kita jual tu, tiba-tibanya nyata katanya si mati tu ada hutang yang belum dibayarkan. Tapi ketika bagi itu tak tahu, dah periksa, dah tanya ada hutang ke tidak, semuanya jawab kata tidak, dah suci pada hutang. Tetapi apabila sudah bagi, kita dapat pusaka mutu daripada dia, kita pun jual mutu itu. Selepas pada jual itulah nyata kata dia hutang, maka jualan kita tadi itu tidak sah. Malakan kita bayarkan harapan kita. Kalau tak terus bayar tu, maka jualan tadi itu tidak sah. Itu mana katanya, maka jika merentah waris, merentah di sini makna guna, guna harta pada beli, pada jual, pada sewa menyewa, menyewa menggadai, semua tu mana merentah. Maka dia kata, maka jika merentah waris pada peninggalannya itu dapat mutu sebuah, kita jual. Sebab ingat katanya ketika itu dah periksa, dah tanya segala orang tu, katanya dah habis dah hutang. Bukan hutang. Ada hutang. Selepas tu ada surat, ada dakwaan pula. Ada jelas katanya dia ada hutang lagi belum dibayar. Maka batal segala peratahannya. Segala peratahan tu batal. Sebab tergadai tadi. Sebab harta peninggalan tu tergadai dengan hutang. Boleh nak guna mana-mana. Jika tiada ia, bayarkan hutang itu. Malaikat kita bagi sah benda yang kita jual tadi, mutu yang kita jual tadi, apabila tahu tu tengok kata kita untuk habuan kita, yang kita yang lain tu tanggung. Masalah jika menggadai oleh seorang akan suatu, kemudian mati ia, nascaya tiada terhurai suatu daripada hutang hingga dibayarkan sekalian hutangnya, maka janganlah kamu satu masalah pula. Maka jika menggadai oleh seorang akan suatu daripada harta dia, kemudian ia mati, maka mati ia. Ini selepas pada dia gadai, tak berapa lama dia mati. Nascaya tiada terhurai suatu pada gadaian daripada hutangnya. Jadi dia asalnya masalah gadai ni sebab terlekat hutang. Jadi contohnya nak bagi rupa gadai, kita minta berhutang, kita ada berhutang duit kat seorang, kat Zaid masalan. Kita ada berhutang duit kat Muhammad masalan, 10,000 masalan. Maka apabila kita berhutang duit kat dia 10,000, maka kita jadikan sebuah kereta masalan.
Kita gadaikan sebuah kereta untuk jadi penjaminan di atas harta itu. Ada atau hutang itu. Itu maksudnya gadai, asal pahaman gadainya begitu. Jadi asalnya nak boleh gadai itu daripada asal kita terlekat hutang. Kita berhutang duit daripada seorang. Berhutanglah apa-apa daripada seorang. Kita berhutang duit daripada Zaid 10,000. Tapi takut tak boleh nak bayarkan hutang itu apabila sampai masa dijanjikan bayar, maka digadaikan dengan suatu benda. Kita pun gandaikan kereta itu di atas hutang. Takutnya apabila sampai masa janji bayar, kalau kita tak boleh bayar, jualkan kereta itu untuk tarikkan hutang. Maka jadi asal nak jadi gadai itu, daripada asal nak jadi gadai itu mesti ada berhutang. Kalau semata-mata nak gadai itu tak boleh. Maka contohnya kita lah, kita katanya kita gadaikan kereta kita kat Zaid. Kita gadai sebab kita berhutang duit kat dia, kita pun gadai kereta kita kat dia. Maka apabila kita mati, harta peninggalan kita tak boleh dibagikan lagi. Tak boleh dibagikan pusaka, melainkan ditebuskan kereta itu. Mana dibayarkan hutang tadi lah. Tebuskan gadaian, mana bayarkan hutang. Yang kita kata tebus gadaian tu mana bayarkan hutang. Melainkan dibayarkan hutang, ditebuskan gadaian tu, maka bolehlah nak bagi. Itu belum pada nak bagi pusaka tu, kita kena nantilah benda-benda begitu tu. Maka janganlah kamu buat mudah-mudah pada merentahkan harta pusaka yang bersangkut paut, ada sangkutan dengan umpama utang atau bersangkut paut, ada sangkutan itulah dengan waris yang mahjurun alaih. Waris yang mahjurun alaih ialah waris yang ditegah. Mana mahjurun alaih itu mana orang yang ditegah daripada merentahkan harta. Seperti kanak-kanak yang belum balik, mahjurun alaih mana orang yang ditegahkan di atasnya merentahkan harta. Mana seperti kanak-kanak, orang gila. Jadi maknanya apabila ada kematian, lepas tu dalam waris dia tu ada apa dia? Ada orang yang tak balik lagi ke, ada orang yang gila ke masalah, itu kena hati-hatikanlah sikit. Apabila kita nak membagikan pusaka tu. Bahasan 4 pada bicarakan sebab-sebab pesakai dan sebab menegah daripadanya. Ini sebab dapat pesaka dan sebab menegahkan daripada pesaka. Kita akan bicara, maka untuk hari ini sebagai mukadimah, kita ingat bahwasanya awal-awal ni begitulah dulu sebagai asas dia, sebagai itu dulu. Nak tahu siapa yang itu apa dia, sebab tengok bahasan dia keempat tu, sebab bagi, sebab mempesakai, sebab dapat pesaka. Sebab dapat pesaka. Kalau tidak ada sebab ni, tak boleh dapat pesaka kita daripada seorang yang meninggal. Lepas tu tengok bahasan yang kelima, dia pula bahasan zawil arham. Siapa pula kalau dia ni walaupun dekat
qarabat bagi si mati, tapi ada juga tak boleh dapat pesaka. Maka itulah kita pergi awal-awal ni cerita orang siapa yang dapat, siapa yang tak dapat, golongan mana. Itulah awal-awal ini. Nanti apabila kita dah tahu segala orang siapa yang dapat berapa banyak pesaka, siapa yang dapat, siapa yang tak dapat. Kalau dapat tu dengan secara fardu ke dengan secara asabah, kalau dengan fardu tu dengan secara berapa habuannya, barulah kita boleh kita nak bagikan masalah. Semuanya daripada awal ni separuh kitab ni, separuh tu kalau sampai muka surat bahasan pada bahasan 16 tu itu sebagai asas dia saja, bro. InsyaAllah lah kita pelan-pelan. Maka untuk hari ini kita akhir di situ dulu. InsyaAllah kita akan sambung lagi pada bahasan yang keempat, pada bicarakan sebab-sebab mempesakai dan sebab-sebab yang menegah daripadanya. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala